Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 9 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan penamat tahun Hijri 1442 iaitu 30 Zulhijjah, kita dapat mulakan sebuah kitab yang kitab Hikayatun Fiqhiyah dalam jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga bermula dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan, kemudian diikuti dengan i'tikaf, marad, janaiz, zikir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kita mulakan kitab kita ini dengan hikayat yang ke-72, Al-Hikayah Al-Thaniyah Was-Sab'un, iaitu kisah sahabat Nabi nama dia Utbah bin Farqad, menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadan, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga. Ini tajuk kita pada kali ini. Jadi dalam hikayat ini kita akan kenal berapa pintu neraka dan nama-namanya, serta berapa pintu syurga dan nama-namanya, serta orang-orang yang layak masukinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita termasuk di kalangan orang yang layak untuk masuk ke pintu-pintu syurga yang 8 yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis. An Arfajah. Kata dia, kuntu inda Utbah bin Farqad. Aku duduk dekat Utbah, wa huwa yuhaddisu an Ramadan. Sedang dia menceritakan kepada kami tentang kelebihan bulan Ramadan. Qala fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin. Tengah Utbah duduk cerita, Utbah ni sahabat, tengah duduk cerita tentang Ramadan, tiba-tiba masuk seorang lagi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Falamma ra'ahu Utbah habahu. Bila Utbah tengok dia, macam nampak hebat kawan tu lagi. Fasa kata, Utbah pun diam. Qala fahaddatha an Ramadan. Maka dia pun sambunglah cerita. Sahabat yang baru masuk tadi, dia sambung balik cerita Utbah. Boleh jadi orang ni orang panggil lebih senior lah daripada Utbah. Sebab itu Utbah berhenti bagi laluan kepada sahabat yang besar, yang hebat ini bercakap. Qala, kata sahabat ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi Ramadan tughlaqu abwabun nar. Pada masuk je bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuftahu abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu syurga. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan diikat, dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan. 3. Yang keempat, qala wa yunadihi fa malakun, malaikat akan menyeru. Masuk je bulan Ramadan, malaikat menyeru, ya baghiyal khairi abshir, wahai orang yang sukakan kebajikan, sukakan yang baik, terimalah khabar gembira, Ramadan sudah masuk. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, orang yang suka nak buat jahat, cukuplah.
Ini Ramadan dah ni. Tak berhenti-henti lagi. Allah. Hatta yang qadya Ramadan, sehingga berakhirnya Ramadan. Mana bila tamat Ramadan, pintu neraka dibuka, pintu syurga pun dibuka, syaitan yang dibelenggu dilepaskan, dan malaikat pun berhenti daripada seruan memanggil orang baik dan memberi peringatan kepada orang yang jahat. Kata di muallif, hadithun sahih rawahu Ahmad wan Nasa'i wa asyara al-Banna fi sanadihi li Malik aidan fi sunanihi. Fi sunani li Malik aidan. Wa qala al-Banna sanaduhu jayyid. Baik. Panjanglah hadis ini, yang penting hadis itu sahih sudah. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, fadlu syahri Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan, dan neraka dan syurga sudah wujud. Neraka ada, syurga pun ada, masing-masing mempunyai pintu dan mempunyai ahli yang akan memasuki pintu masing-masing. Allah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita termasuk di kalangan orang yang akan memasuki pintu-pintu syurga. Ya Rabbal Alamin. Baik, 10 perkara yang dibincangkan seperti biasalah. Yang pertama, kita kena Arfajah. Pencerita riwayat ini nama dia Arfajah bin Abdullah Al-Thaqafi atau As-Sulami. Dia ni bersifat tabi'i. Ulama tabi'in maknanya orang yang jumpa dengan sahabat Nabi. Dia telah meriwayat hadis daripada Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Utbah bin Farqad dan lain-lain lagi. Warawa anhu, anak murid dia pula Ata ibnu Sa'ib, Mansur ibnu al-Mu'tamir, Jabir al-Ju'fi, Umar bin Abdullah bin Ya'la bin Murrah. Jadi ini nama-nama rawi. Zakar Ibn Hibban fi Thiqat, An-Nasa'i meriwayat daripadanya hadisan wahidan fi fadli Ramadan. Imam Bukhari riwayat daripadanya asar mu'allaqan, ta'liqan, man aftara Ramadan bighairi uzrin, hadis dia tu. Wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Arfajah bihi. Alhamdulillah. Mana Imam Bukhari bawa tanpa sanad, dia panggil hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni maknanya hadis tanpa sanad. Adalah dalam Sahih Bukhari tu. Dan kita, ulama dia tahu kalau dia kata bi siqatul jazmi, mana hadis itu sahih. Kalau dia tak jazam tu, dia kata diriwayatkan, mana ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu dari orang tahulah sinaatul hadis, dia tahu di situ. Sebab dia bukan duduk dalam matan, dia biasa duduk di bab. Baik. Sahabat Nabi Utbah bin Farqad bin Yarbu' As-Sulami, Abu Abdullah, waqila Yarbu' wa huwa Farqad. Ada kata Farqad tu Yarbu' dah. Diriwayatkan bahawa Utbah pernah menghadiri peperangan Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dapat hasil harta ghanimah. Maka dia pergi balik, dia bahagi kepada pak-pak saudara dia, sepupu-pupu dia, setahun bajet. Banyak sekali dapat harta-harta Yahudi, Khaybar. Isteri dia menceritakan bahawa Utbah ni pernah mengikuti Nabi dalam peperangan sebanyak 2 kali. Dan isteri dia juga cerita, dia kata Utbah ni ada penyakit kulit. Penyakit kulit atas belakang dia gatal. Maka Nabi SAW, dia pergi dekat Nabi SAW, Nabi suruh dia buka baju dia tadi. Maka Nabi kita letak tangan dia, Nabi kita tiup, dia gosok. Kemudian sembuhlah penyakit tadi dengan mukjizat Nabi SAW. Senanglah zaman dia tu, kan? Baik.
Kata di Ummu Asim, isteri Utbah, dia kata kunna indahu, kami ada 4 orang semua yang duk jaga Utbah ni. Utbah ni bau wangi. Selepas daripada dia kena gosok ke Nabi gosok kulit dia yang sakit tadi, Nabi tiup situ, akhirnya kulit dia jadi wangi. Wa makan huwa yamassut. Dia tak ada pakai minyak wangi, tapi masya-Allah wangi dia dengan sebab di kulit dia yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Asim, kami 4 orang ini pakai cium minyak wangi hak Utbah ya. Masya-Allah. Tabarakallah, nazala Utbah al-Kufah wa mata biha. Dia tinggal di Kufah dan dia mati di Kufah. Baik, para pelajar sekalian, siapakah sahabat yang hebat tadi? Utbah tengah duduk ceramah, tiba-tiba masuk sahabat, Utbah pun diam. Bahu, mana dia rasa orang ni hebat. Utbah bagi laluan. Faqad sarraha Arfajah rawiyah dia kata, rajulun min ashabi Muhammadin. Seorang laki-laki di kalangan sahabat. Dia tak sebut nama siapa. Apa nama dia, siapa dia? Kata di Haidar, dia kata aku telah buka kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis, aku tak jumpa nama dia. Bahkan Ibn Hajar dalam Tahzibut Tahzib menyebut di antara orang yang diriwayatkan oleh Arfajah daripada Utbah, iaitu Arfajah, iaitulah Utbah bin Farqad dan rajulun minas sahabah. Dia tak sebut nama juga. Boleh jadi Ibn Hajar pun tak jumpa juga. Jadi Al-Banna dalam Fathur Rabbani juga tak sebut nama. Kata di Syekh pengarang kitab ni, tidak mudarat. Kalau nama sahabat itu tidak dikenali, yang penting dia tu sahabat Nabi. Alhamdulillah. Jadi kita pun tak payah cari siapa lah. Kalau cari pun, yang penting dia sahabat Nabi. Yang meriwayatkan orang yang hebat. Cuma ulama-ulama hadis, ulama sirah, mereka kaji siapa orang ni. Orang hebat ni siapa? Utbah bin Farqad ni, sahabi jalil, sahabat Nabi yang hebat. Wa kana muhaddisan, dia juga telah meriwayatkan hadis, walaupun hadis dia tidak banyak. Dia mempunyai beberapa orang anak murid, di antaranya Arfajah As-Saqafi, rawi hadzal hadis, dan yang menyaksikan peristiwa tentang hadis kelebihan Ramadan ini. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang tidak dikenali nama, tidak disebut nama oleh Arfajah. Dia kata laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Utbah bin Farqad berhenti bercakap. Kata di para ulama, pengkaji kata, kalaulah Utbah ni seorang sahabat, tiba-tiba datang sahabat lain yang menyebabkan dia berhenti bercakap dan dia beri laluan kepada sahabat itu, sudah tentulah sahabat itu lebih tinggi darjat daripada dia. Boleh jadi, ini boleh jadi andaian, analisa, pengkaji. Dia kata boleh jadi sahabat tadi lebih tua dari dia. Ataupun lebih lama bersahabat dengan Nabi. Ataupun lebih tinggi darjat ilmu dia. Boleh jadi tiga-tiga sekali. Orang sahabatnya lebih alim daripada Utbah, lebih tua dan lebih dahulu masuk Islam. Maka dengan sebab itu Utbah telah menghormati sahabat yang mulia ini. Allahu Akbar. Dan dia beri laluan kepada Syekh, teruskan kepada kami cerita tentang Ramadan. Wa hadhihi khullatun, ini kata di para ulama, ini di antara adab yang sepatutnya berlaku kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni bila kita tengok orang lebih alim daripada kita ada, kita serahkan kepada dia. Demikianlah para alim ulama kita yang sudah mati, yang dulu-dulu, yang kemudian mereka akan bersifat tawaduk bila ada orang yang lebih alim. Zaman kita hari ni pakat bubuk mikrofon. Saya nak jawab. Hentam sana, hentam sini, belum apa-apa lagi buat video balas pula. Begitulah suasana kita hari ni, nak cari tawaduk, sukar. Tegur je, melenting. Bukan terima kasih, melompat selalu. Ini kita kena belajarlah ilmu ni. Di antara contoh, Al-Imamul Munziri
Al-Munziri, sahib kitab At-Targhib wa Tarhib, dia ni semasa dengan Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah. Bila Izzuddin sampai, Al-Munziri turun daripada jawatan mufti. Dia kata, kunna nufti qabla hudurihi, dulu kami mengeluarkan fatwa sebelum Izzuddin sampai. Sekarang apabila Izzuddin ada, aku berhenti, dia yang bagi fatwa. Hormatnya ulama sama-sama dia. Al-Syekh Abdullah Ibn Mubarak, ulama hebat, ulama salafus salih masyhur. Dia pergi ziarah guru dia Hamad bin Zaid. Setelah Ibnu Mubarak ni menjadi seorang alim yang hebat, yuhmalu anhu al-ilm, maknanya dia ni orang murid dia ramai dah pergi ambil ilmu dengan dia. Satu hari dia pergi ziarah tok guru dia, nama apa? Hamad bin Zaid. Faqala ashabul hadis, ulama-ulama hadis ni bagi tahu pada guru Hamad, guru Ibnu Mubarak, dia kata, ya Aba Ismail, tas'al Aba Abdurrahman an yuhaddisana. Kalau Abu Ismail itulah. Nah, Abu Abdurrahman ni Abdullah bin Mubarak. Dia kata kalau dia mari esok, minta tolong dia cakap. Mana bagi spekar dia, biar dia macam kita lah, hormat kan orang mari. Bila Abdullah bin Mubarak sampai, tok guru dia Hamad suruh dia bercakap. Ya Aba Abdurrahman, tuhaddisuhum fa in qad sa'aluni. Mu jemput bagi ceramah ni, ramai orang nak dengar ni sebab mu nama dia tu sudah masyhur di antara dunia ni, orang kenal nama Ibnu Mubarak hebat. Qala subhanallah ya Aba Ismail, uhaddisu wa anta hadir. Saya murid, saya nak bercakap depan tuan guru. Jangan. Ni sifat tawaduk. Qala aqsamtu la taf'alanna. Allahu akbar, sudah. Aku bersumpah mesti mu kena bercakap. Sudah. Ibnu Mubarak kata kalau tok guru dia bersumpah, terpaksa dia kena bercakap. Kalau tidak, langgar sumpah pula tuan guru, nyaya. Kita jangan buat perangai lagi ni, susah saya. Faqala Ibnu Mubarak khudhu. Mubarak kata apa? Kalau nak suruh saya bercakap juga, beres. Bersedia semua, dengar. Qala haddatsana Abu Ismail Hamad bin Zaid. Masya Allah. Ibnu Mubarak, tengok ni, orang cerdik, orang hebat. Dia mula meriwayat hadis daripada guru dia Hamad bin Zaid. Qala haddatsana Abu Ismail Hamad bin Zaid. An fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua riwayat dia malam tu daripada guru dia Hamad bin Zaid. Kita kata Masya Allah, hadza tilmizul bar. Anak murid yang hebat, tak lari daripada riwayat guru dia. Kita hari ni tak. Bila kita guru kita suruh bercakap, kita duk sebut nama orang tu, orang ni, orang tu. Sepatah tak sebut nama tok guru kita. Ini kita. Sepatutnya, kalau guru suruh kita bercakap, depan kita tok guru ada sekali, kita sebutlah ilmu apa yang kita ambil daripada dia. Saya dulu gini-gini belajar di sini, alhamdulillah tuan guru ajar pada ilmu ni. Sebut kebaikan-kebaikan yang dia ada. Tengok sebagaimana Abdullah bin Mubarak cerdik dia kata, fama haddasa bi harfin illa an Hamad bin Zaid. Semua cerita dia daripada jalur tok guru dia. Dia tak ambil riwayat lain. Kita kata ini orang cerdik. Jadi kita kena belajar. Tuan-tuan ada pelajar semua. Kalau kita duduk depan guru kita, kalau kita nak cakap juga, kita sebut kebaikan-kebaikan ilmu yang kita belajar daripada guru kita. Tapi jangan puji-puji melampau. Tak boleh Nabi larang. Cuma ihqaqul haq, kata orang, memberi hak. Kita ambil ilmu daripada dia, kita cerita juga daripada depan-depan dia. Allahu akbar, hebat. Itu para ulama. Maka jadi sahabat tadi, siapa dia? Utbah bin Farqad, bila dia tengok Utbah diam, beri laluan kepada dia, dia pun bercakap. Dia bercakap tentang kelebihan hadis Ramadan. Apa dia yang dia cakap? Kita ambillah ilmu yang dia beri pada kita pada kali ini. Yang pertama, fi Ramadan, pada bulan Ramadan tughlaqu abwab an-nar. Pada bulan Ramadan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi cerita dia malam ni,
Dituntutnya pintu neraka bila masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan tanda. Hadis ini menunjukkan kepada kita annalin nari abwaba. Neraka tu ada pintu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang iblis dan pengikut-pengikut dia dalam surah Al-Hijri ayat 43-44, dia kata apa? Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Neraka Jahannam tempat janji untuk mereka masuk. Ni, pokok iblis dengan geng-geng dia. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka ada 7 pintu. Setiap pintu sudah ada lorong-lorong yang akan dimasuki oleh pengikut-pengikut iblis. Na'udzubillah. Ada dah pintu siap. Oh ni penipu kok ni. Yang ni penipu kok ni. Na'udzubillah. Wa dzakara Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi. Dia dengar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hal tadruna, kamu tahu bagaimana susunan pintu neraka? Bagaimana? Dengar ni tuan-tuan, macam mana susunan pintu neraka? Kita kata na'udzubillah. Qulna, kata di sahabat dia, macam pintu-pintu kita ni lah. Pintu 1, pintu 2 gini. Qala la, bukan. Hiya hakadha ba'duha fawqa ba'din. Neraka punya pintu tingkat 1, 2, 3 gitu. Bukan gini pintu dia, pintu bertingkat. Kemudian disebut nama-nama pintu neraka. Yang paling bawah sekali nama dia Jahannam. Tingkat yang kedua Hutamah. Yang ketiga Saqar. 4 Al-Jahim. Atas lagi Lauza. Atas lagi As-Sa'ir. Atas lagi nama dia Al-Hawiyah. Ni 7 pintu neraka. Bagi setiap pintu asyaddu harran, setiap tingkat tu bertambah lagi panah 70 kali ganda lagi. Allahu Akbar. Sebahagian daripada ulama tafsir kata, kata di Al-Qurtubi kata tartiban ghair haza. Ada juga kata susunan macam lain pula. Kita kata wallahu a'lam. Yang penting ini riwayat yang kita ada. Kan qala Al-Qurtubi tartib macam lain pula. Yang pentingnya 7 pintu. Hak letaknya 7 pintu. Susunan tu na'udzubillah. Zakar al-mufassirun, ulama tafsir kata penderhaka-penderhaka yang akan masuk setiap pintu, ada pintu Yahudi, ada pintu Nasara, ada pintu Sabi'in, pintu Majusi, pintu puak-puak musyrikin dari karang Arab, pintu munafikin, pintu orang-orang yang berdosa di kalangan ahli tauhid yang boleh keluar balik lepas pada itu. Allahu Akbar. Ini semua pintu-pintu yang kita tak nak pergi belakang. Baiklah. Kita pindah kepada pintu syurga 8. Ada orang tanya, kenapa pintu neraka 7? Syurga 8, itulah dikatakan rahmat Allah Ta'ala mengatasi rahmati sabaqat ghadabi. Allah kata, rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Mana pintu syurga 8, neraka 7. Dalam tafsir tadi, pagi tadi, wa uzlifatil jannah, syurga dekat, wa burrizati, neraka tu jauh. Allahu Akbar. Ni masuk pula kita kelas tafsir pula ni. Kan? Baik. Pintu syurga 8. Abwabul jannah 8. Allah Ta'ala sebut dalam Quran suratul Sad ayat 50. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Syurga Adnin terbuka pintu-pintu dia. Wa qala aidan, Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Az-Zumar ayat 73. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bila orang ni datang, dibuka pintu-pintunya. Allahu Akbar. Baik.
Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Syurga ada 8 pintu. Minha babun yusamma ar-rayyan. Salah satu dari pintunya nama ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun. Orang puasa je boleh masuk pintu ni. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan terdapat juga beberapa riwayat yang menyebut tentang pintu-pintu khas kepada ahli-ahli ibadat, orang yang beriman. Di antaranya Nabi salah sebut dengan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan ini insya-Allah. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kata, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Siapa dia bagi nafkah dua kembar, kan? Kalau kita bagi kambing 2 ekor, ayam 2 ekor, duit 2 riyal. Nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga, ya Abdullah, haza khair. Faman kana min ahli salat, siapa dia ni orang kuat salat, banyak salat dia, maka dipanggil masuk pintu salat. Siapa dia dari kalangan ahli jihad, masuk pintu jihad. Orang yang berpuasa, masuk pintu rayyan. Ahli sedekah, masuk pintu sedekah. Ini pintu banyak. Setiap pintu tu ada kategori ibadat khas. Qala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar pun tanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilka min darurah. Patut ke setiap orang tak ambil satu pintu je? Fahal yuda'adu min tilkal abwab, adakah orang yang dipanggil semua pintu? 8 pintu panggil belaka. Kita pilih nak masuk yang mana? Qala na'am. Nabi kata ada. Wa arju an takuna minhum, aku harap mul Abu Bakar orang yang layak untuk masuk semua 8 pintu. Masya-Allah. Abu Bakar, Allah Taala beri pada dia kelebihan yang hebat. Tengok Nabi kata kalau orang 8 pintu tu, lah orang nombor 1 je. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Ibn Khattab, qala ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh aw yusbigh alwudu. Siapa dia ambil wuduk dengan sempurna, dengan tuan-tuan, jangan duk ambil cincai-cincai main gitu sambil duk buat ambil wuduk, la. Sudah ambil wuduk sempurna, basuh dengan komo-komonya, dengan masuk air hidung, dengan bersiwaknya, dengan selesai semua basuh, sapu kepala seluruhnya, kamu ni dia baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca ke tak baca kitab itu doa ni? Bacalah kan? Alhamdulillah kena baca. Apa kita dapat? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Pintu syurga 8 dibuka semua. Nak masuk yang mana? Allahu akbar. Besarnya pahala orang yang baca doa selepas wuduk, syahadah selepas wuduk. Ada lagi doa, hadis ni riwayat Muslim, ada lagi doa lain, ada. Contohnya doa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini riwayat oleh Abu Daud kan. Subhanakallahumma hamdika. Yang pentingnya baca doa ni. Dan doa-doa ni, Allahumma ja'alni minat tawabin. Kena baca semua. Yang ada dalam sunnah Nabi tu jangan lupa ni. Saya dah bagi dah kitab kepada tuan-tuan. Nama dia Perisai Muslim. Dalam tu ada baca doa wudu yang pelbagai riwayat. Baca, jangan tak baca. Kalau tak ingat, apa ni, photostat besar tampar dekat dengan tempat kita ambil wuduk tu. Mula-mula ni lah, sehari 2 ni. Bila dah ingat, jangan duk tampar lagi. Wa fi hadis Abi Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah pula menceritakan kepada kita yang panjang. Satu hari Nabi kita makan laham, kaki kambing ni makan. Tiba-tiba Nabi kita berhenti, dia cerita tentang syafaat. Panjang hadis ni, kita ambil tempat masa kita terhad ni. Fa aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umat aku ya Rabbi, siapa yang nak jaga dia?
Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim. Masukkanlah umatmu yang tidak ada hisab. Mana orang ni orang yang betul-betul taat masuk dalam pintu kanan daripada syurga, ada belah kanan masuk ke tu. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa zalika minal abwa. Pintu lain 7 lagi boleh mereka nak masuk pintu mana. Tapi hak ni khas untuk orang ni je. Allahu akbar. Wallazi nafsi biyadihi, dengan ni tuan-tuan, bersama pintu syurga, Nabi kita bersumpah, innama bainal misra'aini, di antara 2 daun pintu syurga itu, kama baina Makkah wa Himyar, jarak di antara Mekah dengan Himyar, Yaman. Berapa ribu kilometer? 1000 lebih. Au kama baina Makkah wa Busra, di antara Mekah dengan Busra di Syam. Kampung Imam Nawawi nama Busra di Nawan. Alhamdulillah saya sudah pergi. Ni kampung di Busra ni. Jauh dia, dekat dengan 1000 kilometer daripada Mekah ke sana. Pintu syurga luas 1000 kilometer. Masya-Allah. Besar sekali kan. Wa fi hadis Utbah bin Ghazwan qala laqad zukira lana, disebut kepada kami di antara 2 pintu syurga itu masirah 40 sana, 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa qazizun min az-ziham, suatu hari kita akan pergi ke sana nampak sibuk jam dekat pintu tu, ramai orang masuk syurga. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Maknanya bukan syurga ni 2-3 orang yang masuk, ramai orang boleh masuk. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, kata amin. Hadis ni rawahu Muslim. Maka pintu syurga tu ada berapa pintu? 8. Ada setengah nama pintu, ada nama seperti Ar-Rayyan untuk orang puasa. Pintu Al-Aiman belah kanan ada disebut dengan nama pintu Ahlus Salah, Ahlul Jihad, Ahlus Sadaqah, Ahlus Siyam. Ada orang yang layak mengumpul, semua pintu-pintu dia layak masuk. Sebagaimana yang berlaku kepada siapa tadi? Berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, dan juga bagi orang yang ambil wuduk, kemudian dia baca doa wuduk dengan sempurna, maka dia layak dibuka 8 pintu. Masuklah kamu pintu mana yang kamu nak masuk. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi jangan tak baca lah, ni tak tahannya kan. Yang kita bimbang hari ni, kita bimbang apa dah? Kita bimbangnya dengar hadis ni semangat, tapi waktu ambil wuduk duk buah-buah cakap, doa pun tak baca, kita kata sangat rugi kita. Maka kata di para ulama Islam memberi motivasi kepada kita. Dia kata, tuan-tuan, kita dengar pintu syurga sampai 1000 km luas, kita apa confident, rasa sedap hati, rasa tenang jiwa, mesti aku boleh masuk luas kan. Tapi mereka bagi motivasi kepada kita, pintu syurga luas, yang kita bimbang, yang kita cemas, yang kita takut tak jumpa jalan nak pergi syurga. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah supaya memberi kepada kita hidayah taufik yang boleh menyampaikan kita ke pintu syurga dan masuk ke dalamnya. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Ini kita bimbang. Pintu syurga luas tapi takut tak jumpa nak pergi. Macam kita juga, kadang-kadang kita pergi, tengok dah sign label tulis jalan ni menuju ke sini, kita pergi pusing jalan lain. Lebuh Raya ni sekali kita sesak 20 km guna yutan balik baru nak jumpa syurga. Lama kita. Ini kita kena ambil muhasabah para jemaah sekalian. Pintu syurga luas, takut kita tak sampai. Sebab apa tak sampai? Sebab banyak amalan kita tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan hadis ketika Nabi berada di kubur Baqi', Nabi menceritakan bagaimana sahabat nanti di akhirat kita semua akan berjalan menuju ke kolam Nabi. Berjalan ke kolam Nabi. Tiba-tiba sampai dekat dengan kolam, malaikat halau dia. Tak pergi. La mamnu' ad-dukhul, tak boleh masuk. Nabi kata, ummati, malaikat umat aku tu. Muka dia bercahaya, kaki tangan bercahaya, kesan daripada wuduk. Kenapa kau halau? Dengan ni tuan-tuan, malaikat kata apa?
Ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya Rasulullah, Tuhan tak tahu apa yang mereka ihdath sebenarnya mereka amalan ibadat yang tidak dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bimbang. Kita ibadat kuat, tapi tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini katanya ibadat bangun pukul 4 pagi, duduk main munajat sana, munajat sini, tapi tidak ikut cara yang diatur oleh Nabi. Hati-hati tuan-tuan. Ni bila mari malam-malam gini ni macam-macam ibadat yang dibuat. Kita cari dalam sunnah Nabi tak jumpa ni ibadat macam ni. Kan ibadat yang pelik-pelik gini. Tengok. Suruh orang puasa 7 tahun, awal tahun, kelebihan 50 tahun. Tengok dalam sunnah tak sahih, hadis itu palsu. Jadi kita pagi awal Muharram pula kena minum susu. Jadi kita kata kalau kita berpada-padalah tuan-tuan. Ibadat kita ni dia panggil ibadat ini tauqif. Kita nak buat ibadat mesti ada dalil, ada nas baru kita boleh buat. Bukan boleh reka-reka ibadat. Ini hati-hati. Yang kita bimbang, pintu syurga luas, jalan menuju ke kolam Nabi juga ternyata, tapi takut terhalang kita daripada sampai ke sana. Kita kata itu yang menakutkan. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada isu yang ketiga. Isu yang ketiga dalam perkara yang ke-8, wa tusaffadu asyayatin. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, syaitan-syaitan diikat. Dalam riwayat lain kata sulsilatis syayatin, dirantainya syaitan-syaitan. Ada kata sufidat, sulsilat. Ada juga riwayat kata wa maradatul jin, jin yang nakal. Syaitan-syaitan dibelenggu diikat dan turut sama diikat jin yang nakal. Allahu Akbar. Semua mereka geng-geng telah diikat. Allah SWT Maha berkuasa. Boleh je dia kata syaitan jangan bergerak. Ini musim Ramadan. Tak. Allah Ta'ala nak suruh kita nampak. Kita sebagai manusia ni kalau tak bagi tahu yang nampak ni kita macam tak nampak. Kan? Maka dia kata syaitan diikat. Syaitan kena ikat. Jadi kita kata Alhamdulillah. Karena itulah bila mari bulan Ramadan, pintu nak buat kebajikan tu terbuka luas, ramai orang pergi masjid, ramai orang cari Quran, ramai orang suka dengan tazkirah kan. Tapi mari Covid ni habisnya jam habis. Nak pergi tarawih pun tak dapat, nak pergi etika pun tak boleh. Kan? Agaknya Covid ni hilanglah dalam masa yang terdekat. Amin. Maka syaitan tu kena ikat. Ikat macam mana? Ikat seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Kita tak sudah kata majas tu ni lah. Kalau dah ikat, ikatlah. Bagaimana itu kerja Tuhan. Kitanya ambil peluang syaitan diikat untuk memperbanyakkan amalan. Jangan pula syaitan ikat, kita pergi ganti dia pula. Na'udzubillah. Ini ada setengah orang ni, syaitan tak ada. Dia pula pengganti syaitan. Dengan khianat kepada orang yang mencuri barang orang. Macam-macam dia punya kerenah dia buat. Kita kata dia sudah menjadi pengganti syaitan. Bos tak ada. Dia punya timbalan-timbalan pula. Yang buat kerja, kita kata na'udzubillah. Baiklah. Yang ke-9, wa yunadihi fihi malak. Malam Ramadan masuk, malaikat berseru, memanggil. Wal munada, bila kata ada seruan, kita kena dengar. Pernahkah tuan-tuan dengar, masuk bulan Ramadan, kita pun dengar. Yang kita dengarnya, pemegang, moho, raja-raja, itu kita dengar. Mengisytiharkan anak bulan sudah nampak, itu kita dengar. Kan? Tapi yang malaikat bercakap dengar tak dengar? Tak dengar. Habis kita mengatakan tuan-tuan, jangan tanya apa faedah Nabi beritahu malaikat berseru. Kita kata hazihi mas'alatun ghaibiyatun. Ini isu benda gaib. Yang mencerita kepada kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita, As-Sadiqul Masduq menceritakan wa khabaruhu kal ayan. Cerita dia macam nampak depan mata kita. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kita percaya apa yang disebut oleh Nabi. Hak Nabi sebut betul berlaku. Jadi tak payah kita duk fikir macam mana. Kan? Itu sudah disebut oleh Nabi SAW. Malaikat panggil, orang nampak baik, jalan. Wahai orang yang nak buat jahat, berhentilah. Ramadan ni, apa punya makhlukmu ni.
Alhamdulillah, setiap Ramadan, setiap malam sudah ada penyeru-penyeru. Dibukanya pintu syurga, ditutup pintu neraka. Dan yang terakhir, munadatul malak. Malaikat memanggil-manggil orang-orang yang buat kebajikan supaya segera tingkatkan ibadat. Ambillah peluang bulan yang baik ini untuk menambahkan kebajikan. Karena itu kita nampak berpenuh masjid, penuh surau, kan, solat berjamaah makmur, ramai orang baca Quran, orang sedekah, orang macam-macam dia punya jalan-jalan kebajikan orang pakat buat. Sebab apa? Pintu-pintu kebajikan itu terbuka luas, syaitan telah diikat. Dan syaitan juga memberi amaran kepada ahli jahat, aksir, stop, cukup-cukuplah, berpada-padalah bulan Ramadan ni, nak lagi. Maka kerana itu kita tengok dua seruan. Seruan suruh buat baik, seruan suruh berhenti daripada benda yang tak baik. Jadi kita tengoklah, orang yang menerima seruan malaikat, bahagialah dia. Orang yang tak terima, dia pula menjadi pengganti syaitan. Wal-iyazubillah. Jadi kita tak nak jadi pengganti syaitan. Kita nak jadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini memberi kepada kita beberapa perkara. Kesimpulannya, yang pertama, hadis ini menunjukkan kelebihan Ramadan. Syurga dan neraka sudah ada. Setiap kumpulan sudah ada pintunya. Setiap pintu sudah ada pemegang kad untuk masuk. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang pemegang kad kunci syurga. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, apabila kita beribadat kepada Allah di bulan Ramadan dan luar Ramadan, maka kitalah di antara orang yang layak untuk sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi kisah kita yang lain dalam kisah Quraib dengan Ibnu Abbas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.